Jadi kita jumpa lagi hari ini. InsyaAllah saya akan cover bab selection. Okay, selection. Jadi saya nak masing-masing download nota daripada Clip lah. Okay, selection. Okay, pertama saya nak ingatkan attendance. Okay, attendance tu pastikan register ikut Clip mengikut kumpulan. Okay, mengikut kumpulan. Lepas tu boleh tanda kelas untuk hari ni lah. Okay, kelas untuk hari ni boleh tanda di situ. Dekat Clip So dekat Clip tu tanda sekarang sebabnya takut nanti awak lupalah. Sebab kita buka daripada pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Sahaja. So boleh tanda di situ. Kalau ada problem boleh bagi tahu saya kan. Okay. Okay, apa lagi Okay, setakat ni boleh faham tak apa yang kita belajar berkenaan dengan Java programming? Boleh tak? Ada soalan tak setakat ni? Setakat ni okey lah. Okay. Okay. So basically dia mudah je. Kita buat ikut step by step kan. Buat step by step. Kalau tak faham, kalau ketinggalan cepat-cepat tanya kawan ataupun nak tanya saya pun boleh. Okay. Tapi ada lagi yang tak boleh install Java, NetBeans semua tu. Saya pun tak berapa mahir untuk menginstall ni. Cuba cari kawan-kawan ataupun boleh tengok YouTube apa masalah sebenarnya. Okay, untuk install Java, NetBeans. Okay, sebab saya pun ada 2 JDK. Kadang-kadang dia okey. Java saya kadang-kadang dia tak okey. Okay. As long as awak boleh guna, so boleh gunakan Java NetBeans yang mana-mana. Ataupun kalau tak boleh install Java NetBeans, boleh pakai Eclipse. Sama saja, platform dia sama saja Eclipse. Okay. Lagi satu, minggu depan kita buat quiz. Quiz akan ada satu tarikh yang samalah untuk semua course. Okay. Quiz tu kita akan, quiz tu 5% untuk CLO 1 di mana dia akan cover bab daripada mula sampailah operators, sampailah selection yang hari ni. Okay, jadi saya nak awak belajar balik, tengok balik operators. Tengok balik. Saya tak banyak discuss tapi saya mengharapkan awak buat benda tu supaya dapat output dia lah. Okay, 5% 5%. Ada berapa soalan lah? Bukan 10 soalan. Bukan tak sampai 10 soalan. Tapi 10 markah lah. Okay, 10 markah. So 10 markah ni kita ambil 5%. Okay, jadi penilaian pertama 5%. Pastikan semua orang boleh jawab 5% ni. Dapat markah bagus sebab nanti soalan makin lama makin susah. So make sure study yang ni lah. Okay. Okay. Tak adalah. Setakat ni tu je lah yang saya nak pesan. Okay, seterusnya kita masuk pada topik selection. Okay, selection, pilihan. Pilihan dalam Java, selection. Kalau dekat Flowgorithm tu, awak boleh tengok yang simbol diamond. Simbol diamond tu, dia segi 4 bucu tu. Segi 4 bucu tu kan. Tu simbol diamond tu. Tu menunjukkan dia adalah kita nak buat selection. Kita nak buat pilihan. Pilihan mana kita nak buat. Okay, pilihan ni untuk selection dia ada 3 kriteria. Okay, kriteria pertama dia tak ada pilihan. Satu je, pilihan dia satu je. Okay, yang kedua dia ada double selection. Okay, double selection ni mana dia ada 2 cabang. Okay, kalau yang ni tak boleh buat, so dia buat alternatif yang lain. Okay, pilihan yang ketiga dia ada banyak pilihan. Tak boleh buat pertama, buat yang kedua. Tak boleh buat yang kedua, buat yang ketiga. Tak boleh ketiga, keempat dan seterusnya. Okay, so ada 3 jenis selection yang akan saya sentuh hari ni. So, saya harap semua bersedia boleh download nota dekat Clip Okay. Sekejap saya share.
Okay, nampak tak apa yang saya share? Nampak tak apa yang saya share? Nampak, madam. Okay. Okay. Jadi kita ada selection. Okay. Okay, ni saya buka macam ni, nampak tak? Nampak tak? Apa yang saya buka ni? Saya tak buka. Saya tak buka apa? Saya buat slideshow. Saya buat slideshow ni. Okay, macam saya cerita tadi, so pilihan selection ni kita akan tengok tiga jenis, tiga kategori. Kita akan tengok switch, dipanggil switch switch. Okay, so dalam ni sebenarnya apa yang berlaku ialah kita akan bandingkan. Okay, bandingkan dan nilai akhir kita akan dapat satu nilai boolean. Okay, boolean B contohnya kan. Kalau kita tengok satu lebih besar daripada dua kan. Satu lebih besar pada dua, true kan. So B nilai dia adalah true. Satu lebih besar pada dua, true ke false? True ke false? False. False. So B akan ambil nilai false. Okay, nilai false. False ni kosong lah. Bukan satu. False nilai dia. So ni adalah simbol relational operators. Okay, relational operators ni kita dah tengok kan. Apa kurang sama dengan, lebih besar sama dengan. Okay, ini simbol-simbol yang akan kita gunakan di dalam selection kita. Okay. Okay, one way if statement. Okay, one way. Maksudnya satu pilihan saja. Okay. So dari segi coding kita ada statement yang kita guna dalam Java adalah if. Okay, if boolean expression means that kita punya statement kita tu, boolean expression kita tu kita nak check apa. Then kalau dia benar ataupun dia palsu kat sini, true or false, the statements will be executed. Okay, so kalau kita tengok flowchart dia, kita masuk dalam diamond. So dekat diamond tu kita akan test satu condition dia. Okay, satu condition ataupun satu boolean expression. Sekiranya true, so dibuat statement S. Okay, sekiranya false, terus N. Okay, ni kalau true, kalau kita boolean expression kita true, kita set true, so statement S tu dia akan buat. Okay, kalau false, dia terus keluar daripada curly bracket. Ni curly bracket kan, buka tutup curly bracket, so dia akan laksanakan apa yang ada di selepas curly bracket. Okay, so kalau kita tengok boolean expression true, buat statement S, habis. Okay, lepas tu kalau boolean expression false, habis. Okay, kita tengok contoh yang ni. Kita ada if radius, okay, condition kita ataupun boolean expression kita test radius. If radius lebih besar sama dengan kosong, kalau dia lebih besar sama dengan kosong, dan kita akan buat statement. Statement ni arahan yang ada di dalam curly bracket. Okay, buka tutup curly bracket ni dia akan buat. Okay, so kita ada formula area sama dengan radius darab pi. Lepas tu kita akan print system the out of print line, the area for the circle radius is plus area. So kalau kalau kita punya flowchart ada radius dalam tu If tak tulis dah. Simbol tu menunjukkan dia adalah if. Okay. So if radius lebih besar sama dengan kosong,
Kalau true so buat dalam kurungan tu, dalam curly bracket tu. Okay, kalau false tak buat apa-apa Okay, contoh kalau kita tengok buat macam ni, if I lebih besar daripada kosong. Ni kalau kita buat coding dia, kalau buat coding. Dari segi flowchart boleh beza Dia ada satu je satu boolean expression, ada satu je statement di sini. Dekat false ni tak ada apa-apa tak ada petak-petak, tak ada. Okay, sebab saya nak tunjuk berbeza dengan yang ni. Ni ada satu decision dia, ada satu boolean expression tapi ada dua cabang. So ni adalah two ataupun double selection two way if statement. Okay, dan kalau ada banyak tu dia akan ada banyak lah boolean expression dia ada banyak. Okay, kalau satu dia ada satu je dekat sini. Okay, so dia ada sini kita tengok. Okay, cara nak buat coding if I lebih besar daripada kosong, ni salah dia kata. Kenapa? Sebab selepas if kita kena letak kurungan. Okay, sepatutnya macam ni. Okay, satu lagi ialah if I lebih besar daripada kosong, kita letak curly bracket sama juga dengan tanpa curly bracket. Okay, sebab dia satu je statement, satu je print tu selepas if tu. Okay, tapi kalau kita ada dua baris, katakanlah kita print dalam ni kan, kita print system.out.println I is positive, pasal ada print line, system.out.println negatif contohnya kan, negatif. Jadi dia dah jadi lain, dia tak sama Ingat kalau satu statement tak ada curly bracket, so dia laksanakan yang pertama, yang atas tu. Yang lain-lain tu dia tinggal. Maksudnya penyataan ni kalau kita tak buat curly bracket dengan buat sama. Okay, sebab dia ada satu je statement dia. Tapi berbeza kalau ada banyak kalau ada banyak dia berbeza nanti nilai dia. Dia akan ambil nilai yang pertama juga. Curly bracket yang pertama juga. Okay, simple if dia boom. Sekejap. Kita tengok two way. Two way, okay, kalau dari segi coding, if dalam kurungan tu ada boolean expression, curly bracket, kalau true. So true, dia buat statement S for the true case. Okay, else, dia ada if else if else. So dia ada statement S for the false case. Okay, kalau false dia buat yang statement tu. Dari segi coding ni, dari segi gambar rajah ni kita ada dua cabang. So dia ada statement for true, statement for false. Tadi ada satu je kan. Okay, so ni dari segi coding kita. Coding kita, if radius lebih besar daripada kosong, so dia ada satu statement dalam tu, ada formula dan ada buat. Else, okay, negative input. Else, negative input. Okay, seterusnya kita tengok yang multiple. Kan saya kata ada 3 jenis kan. So multiple, contoh kita ada score. Score kita 90A, 80B, 70C. Kita ada banyak decision. Okay, sekiranya if score lebih besar sama dengan 90, so kita akan print A. Else if score lebih besar sama dengan 80, kita akan print B dan seterusnya. Tengok if, else, lepas tu kita ada if lagi. Okay, if, else, kita ada if lagi kan. Lepas tu ada else, lepas tu ada if lagi sebab kita ada condition dia. Yang last kali tu kita buat terus else sebab tak ada apa-apa dah kita nak buat. A dah ada, B dah ada, C dah ada, semua dah ada ni. Kita akan buat F. Okay, print F. Tak payah buat if dah. Dekat last tu tak payah buat if. Okay. Okay, equivalent. Equivalent, kita boleh letak macam ni. If score sama je, else if. Else if, else if. Okay, kita buat macam ni. Dia sama je. Kalau kita turunkan if dengan tak turunkan if, sama sahaja maksudnya. Okay, sama sahaja maksudnya. Okay, kalau kita nak buat decision macam ni, kena tengok betul-betul lah dia punya ni. Kita start dengan dia yang atas kali tu 90. Baru betul. Kalau kita letak F atas ni, dia akan jadi salah. Okay, dia akan jadi salah. Okay, ni contoh multiple way if else statement. Dia ada score besar sama dengan 90. Kalau true, print grade is A. Kalau false,
Uji lagi. Kalau false, uji lagi. Adakah skor? Kalau sebab yang tu false kan? Kalau false bukan 90. So apa? Kita uji lagi. So skor lebih besar sama dengan 80. Kalau true, grade B. False lagi. So buat lagi. False lagi, buat lagi. False. Last kali false, terus F. Tak perlu uji dah. Okay, tak perlu uji dah. So dia jadi F. Okay, ni contoh. Okay, kalaulah skor kita 70, so dia akan pergi kepada if score lebih besar sama dengan 90. False kan? Sebab kita punya condition yang pertama ni false, so dia pergi yang kedua. If score lebih besar sama dengan 80. Okay, false lagi. So false lagi, dia check lagi yang seterusnya. So kalau false tak print A, tak print B ya. So kita pergi pada 70, 70 true. So true, barulah masuk kepada C. Okay, baru masuk kepada C. Kalau dah jumpa condition ni, terus keluar. Okay, exit the if statement. Dia tak buat lah yang else. Else tu tak buat sebab dia dah jumpa yang true. Okay, dah jumpa true. Okay, kalau dalam case ni, else clause match the most recent if clause in the same log. Okay, maksudnya kita kena tengok dalam case ni kita kena tengok if yang mana dia nak laksanakan. Okay, contohnya kita ada dua if kan. Kita ada if I lebih besar pada J. So dalam if tu ada if lagi sekali. Okay, so else ni milik siapa? Okay, else tu milik yang paling dekat dengan dia adalah yang if yang sebelah dalam So else tu adalah milik if yang sebelah dalam. Okay, so berbeza output dia berbeza output dia. So dia adalah kita kata equivalent tu kalau kita letak if else yang sebelah dalam. Cara penulisan kita indentkan dia sikit. So if else masuk ke sebelah dalam. Okay. Lepas tu okay, yang ni nothing is printed from the preceding statement to force the else clause to match the first if clause. You must add a pair of braces. Maksudnya kena letak curly bracket tu lah. Braces tu yang mana sebenarnya? Barulah kita boleh agak yang mana sebenarnya milik siapa. Contoh kalau kita letak curly bracket, so if yang ni dia akan buat kalau true dia buat lagi sekali if. Kalau dia false terus pergi kepada else. Berbeza dengan yang tadi. Okay, berbeza dengan yang tadi. Okay, nampak tak beza dia? So if I lebih besar pada J, kalau true, okay, kalau true, I ni kita letak dia nilai dia 1. J nilai dia berapa ni? 2. 1 lebih besar daripada 2. True ke false? 1 lebih besar pada 2. 1 lebih besar pada 2. False kan? Kalau false, terus pergi kepada else. So dia akan print B. Okay, dia akan print B. Tapi sekiranya true, yang if yang pertama ni true, so dia akan buat if yang kedua ni. Okay, if yang kedua ni dia akan buat, dia akan print A lah maksudnya. Okay, tapi print A kalaulah if yang kedua ni true. Kalau true, yang pertama true, yang kedua barulah buat A. Tak, dia tak buat Okay. Slow sangat sekejap Okay, kalau if dia tak ada semicolon belakang. If tak ada semicolon. Sebelum ni semua statement ada curly bracket. Kan? Semicolon. Okay, yang ni dia tak ada semicolon if. Salah Okay, kalau kita ada modulus. If number modulus 2
sama dengan kosong. Sama tak dengan kosong? Maksudnya sama dengan ni ni adalah sama tak dengan kosong. Kalau sama dia akan buat true. Okay, else dia akan buat false. Okay, else dia akan buat. So yang ni sama dengan boolean even. Even ni kita buat sama dengan number moduluskan dengan 2 sama dengan kosong. Okay, tapi kita guna yang pertama lah. Yang biasa kita guna A Okay, kita tengok yang ni. Subtraction quiz. Subtraction quiz boleh tengok dekat coding dia. Sekejap saya. Cari jumpa. Ya Allah. Sekejap Dan subtraction quiz. Okay. Okay, ni contoh. Nanti saya nak awak cuba buat dalam coding dalam Java, run dia tengok output dia. So yang ni dia akan kita akan tengok sama ada nombor pertama kurang daripada nombor kedua, lepas tu kita swap. Okay, kita swap. Kita contoh. Okay, yang ni dia ada banyak, jadi dia tak buat else pun boleh ya. Kalau kita tak buat else pun boleh sebenarnya. So dia akan buat yang ni, if yang ni, tapi dia akan buat lagi if yang ni pula. Lepas tu buat lagi if yang ni. Kalau else tadi, kalau kita ada else, bila dia jumpa true yang ni, so terus pergi kepada luar dah. Dia tak akan buat if satu-satu dah kalau dia jumpa true. Kalau if macam ni dia tak ada else, so dia akan buat setiap satu if ni dia akan buat. Okay, setiap satu if tu dia akan buat. Okay, let's say BMI. So BMI ada cara kira dia. Lepas dapat BMI tu kita akan tengok dia. Kalau ni adalah multiple selection. Sebab apa? Sebab dia ada banyak condition ni kan. Kalau BMI kurang daripada 18.5, so kita akan print ada weight. Kalau di antara 18.5 hingga 25.0, so kita kata dia adalah normal dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Kita tengok coding dia sikit. Ada tak coding dia? BMI. Okay. Okay, ni macam biasa import Java util public class. Okay, ni kelas dia, nama dia. Dan kita ada main, ada scanner input. Okay, masukkan weight in pounds. Okay, in pounds pula. Pounds formula dia lain lah kan? Okay, lepas tu kita ada height in inch. Okay. Ni double. Ni penukaran dia, constant dia. Okay, nak compute BMI. Ni biasa je yang macam awak buat tu je. Okay, kita ada dia tukar kat sini. Ni formula untuk penukaran. Dan kita dapat BMI. Okay, BMI formula dia weight in kg bahagikan dengan height in meters darab dengan height in meters. Ataupun height in meters kuasa 2 kan. Okay, dapat result BMI tu barulah kita boleh buat decision tu. Okay.
BMI dia kita print dan kita ada if BMI tu kurang daripada 18. So kita kata dia adalah underweight. Else if BMI kurang daripada 25, okay, dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. Tapi oleh kerana sebenarnya kalau nak lagi tepat, kita terus buat macam ni. If katakanlah BMI, statement kita tadi ada apa tadi? BMI, okay, saya ambil yang ni. Normal Untuk normal 18.5 dan 25. Okay, 18.5 dan 25. 18.5 dengan 25 Okay, kita buat macam ni. If BMI ni adalah result kita yang kita dapat output tu lebih besar sama dengan 18.5 and BMI, sekali lagi BMI kurang daripada 25. Kurang kan? Itu tak kurang? Kurang. Bukan kurang sama dengan kurang. Okay, kurang daripada 25. So yang ni dah barulah kita akan print. System dot out dot print line. Okay, tapi maksud saya kita buat sekali je ni. Kita buat dua variable di dalam dia. Okay, kita buat dua variable. Kalau macam contoh dia bagi ni, dia buat satu-satu. Okay, kita start daripada kurang daripada 18.5. So dia akan pergi kepada result ni lah. Okay, boleh juga cara macam ni ataupun kita nak buat cara yang saya tunjuk ni. Okay, yang ni dia kita buat sekaligus. So dia ada and tu dan. Dia bukan or, dia adalah dan. Okay, satu. Setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada Okay, seterusnya kita tengok. Okay, ni contoh status. Okay, simbol and dengan or ataupun not dengan eksklusif or. Biasa kita guna and or not. Let's say kalau kita kata not age lebih besar daripada 18 is false because age is greater than 18 is true. Okay. Not true, kalau P dia true, so not P ialah false. Macam truth table tu lah. Okay, truth table. The and or operator. Yang ni tak payah. Sebab yang ni dia ringkaskan sahaja. Okay, seterusnya kita tengok switch switch. So kita ada tiga tadi, ada tiga. Yang ni kita masuk pada switch. Switch ni dia boleh menggantikan if statement. Dia boleh menggantikan dengan if statement. Tapi data dia tak boleh yang ada double-double tu. Dia hanyalah boleh integer dan juga karakter sahaja. Okay. Contoh 01 ni case dia 01. Ini adalah integer kan? Adalah integer boleh. Tapi kalau kita ada case 2.1 tak boleh. Okay. Yang data-data dia jenis double tak boleh kita letak dalam ni. Okay. So kita tengok switch. Switch statement. Okay. Status. Kalau status ni nilai dia kosong. Okay, nilai dia kosong. So, dia akan? Puan. Ya. Yeah. Ada share ke? Tak share? Ya. Okay. Sekejap. Lupa saya
Okay. Yang ni, okay, saya explain sikit yang ni lepas tu awak tengoklah. Yang lain awak kena tengok terus table. Okay, kita ada example assume age is 24, weight is 140. Okay, umur dia 18, umur dia 24. Apa berat dia 140. Okay, kita ada 24. So awak masukkan age tu dengan nilai 24. Age ni yang pertama ni kan. Age ni awak masukkan dengan 24. 24 kurang sama dengan 18. Salah kan? False. And weight dia, kalau N, kalau sini false, of course kalau ada N terus false. Okay, is false. Because age is 18 and weight kurang daripada are both false. Both false. False and false. Of course false. Kosong dengan kosong. Kosong darab kosong. Kosong lah. False So, yang ni result dia akan jadi false. Okay, P1, P2 false. Okay, yang lain-lain awak boleh test tengok yang lain-lain. Awak masukkan nilai, cuba tengok. Okay. Seterusnya kita nak tengok switch statement. Okay, selain daripada if, kita boleh menggunakan coding kita switch. Okay, dia boleh menggantikan. Kita alternatifnya sekarang ni nampak tak saya share? Nampak kan? Okay. Kita boleh tak guna if, atau kita nak guna if ataupun kita nak guna switch. Okay. If tadi saya dah tunjuk. Okay. Sekarang ni kita nak guna switch. Switch berbeza sedikit saja daripada if, di mana data dia yang ada dekat case ni, dia mestilah sama ada kita declare integer ataupun character. Ada dua sahaja. Okay. So status ni kita kena declare dia sama ada character, char ataupun integer. Dalam case ni saya kena declare status ni, saya kena declare dia integer. Status. Okay, saya kena declare status tu sebagai integer. Sebab kita tengok data type dia 0101, 012 ni semua integer. Okay, dan dia ada ni kita apa-apa formula kita nak letak kat sini dan kita ada break. Selepas switch case mesti ada break. Kalau kita tak break, dia akan buat dia compute taxes, lepas tu dia compute. Contoh saya delete break ni Contoh saya delete break. Kosong, case kosong, lepas tu buat case 1. So dia compute taxes. Okay, lepas tu dia compute taxes for merit pula. Okay, dia akan buat kosong dan 1 sebab kita tak ada break. Kalau kita letak break, so dia buat kosong sahaja. Okay, kalau kita nak tukar if statement yang BMI tadi, semua kita kena letak break lah. Sepatutnya kita kena letak break switch break. Okay, switch break. Okay, default ni yang menggantikan else yang last kali tu. Okay, yang last kali. So kita ada invalid status. Okay, lepas tu terus system exit. Okay, system exit. Kalau default tu maksudnya last kali tu, else yang last kali tu. Okay, negatif fail ke, okay. So yang tu yang last Okay, dari segi flowchart, so status is 0, kita check sini. Switch status is 0, lepas tu kita compute. Ni contoh compute lah, kalau nak print pun print lah ayat di sini. Kalau formula lah Kalau BMI tu dia print saja. So print, kita print, lepas tu letak break. Semua ada break. Okay, semua ada break. Okay, rule dia pertama sekali nak buat switch ni, kita kena letak switch expression, boolean expression, sama je switch expression ataupun boolean expression tu sama saja di situ. Okay, sama ada char, ada byte atau short, boleh integer type sahaja. Lepas tu ni value dia berapa? 1, 2, ni value dia. Ataupun A, B, C, kalau karakter dia ada tanda single quotation single quote. Okay. Lepas tu default. Lepas tu ada
titik tindih ni statement letak curly bracket semicolon belakang dia. Okay, tak break. The keyword break is optional. Okay, kadang-kadang setengah keadaan kita tak nak break lagi. So kita buat optional. Kalau kita tak break, dia akan buat seterusnya. Contoh ni yang tak ada break. Switch day. Suppose day is 2. Maksudnya day ni nilai dia 2. So 2 dia buatlah, dia tak pergi case 1 case 2. Okay, case 2 tak buat apa-apa sebab tak ada apa-apa pun di sini. Dia pergi ke case 3. Case 3 pun tak buat apa-apa. Case 4 pun tak buat apa-apa. Terus pergi kepada case 5. Case 5 dia akan print weekday. Dan dia jumpa break. Okay, jadi jawapan ni adalah weekday lah. Sebab dia jumpa break ni, dia pun stop lah daripada switch tu. Okay, stop. Okay, ni kita boleh buat macam ni, kita boleh ringkaskan. Tapi nak selamat awak buat macam ni lah. If x lebih besar sama dengan kosong, so y sama dengan 1, else y sama dengan negatif 1. Okay, kita boleh ringkaskan expression dia, kita letak simbol apa? Tanda soal tu. Menunjukkan dia adalah if statement. Okay, let's say kita ada if 6 modulus 2 sama dengan kosong, sistem dah ada print line. Yang ni. So ni adalah contoh double selection. Dia ada 2. Okay. Else kita akan print number is odd. Sama ada genap ataupun ganjil. Kalau nombor 2 tu ada baki dia sama dengan kosong, so dia adalah genap. Kalau ada baki, okay, baki dia 1 tu kan, so dia adalah ganjil. Okay. Ni boolean expression. Okay, ni contoh yang arithmetic expression hari tu. Okay, jadi setakat tu je. So hari ni kita tengok saya ulang lagi sekali. Kita ada if statement dengan switch case. Okay, if statement, if ada 3 jenis. Lepas tu kita ada switch case. Okay, so saya nak saya nak masing-masing bukan develop Java program kita nak buat flowchartm dululah supaya awak boleh faham. Okay, ni soalan dia, buat flowchart dia. Okay, buat flowchart. Boleh? Question 2. Boleh tak? So kita bincang dalam Telegram Kita bincang dalam Telegram. Okay, buat flowchart question 2. Tak jumpa? Tak ni tak share? Boleh? Nampak tak? Nampak. Nampak, okay. Saya takut saya tak tershare. So buat question 2 so, kita bincang dalam Telegram. Boleh? Boleh buat. Screenshot dulu ni. Jangan takut lupa. Tak apa, saya copy je lah. Saya letak dalam